وعلى آله وصحبه ومن تبعه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Baik, kita sambung pada pembahagian taksis. Wahwa yanqasimu ila muttasil wa munfasil. Oke, coba dibaca dulu. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa takhsisu wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Fal muttasilul istisna'u wa sayati misaluhu wa syartu nahu akrim bani tamim in ja'uka ay al-ja'ina minhum wa taqyidu bis sifati nahu akrim bani tamim al-fuqaha'a. Kan akrim tu akrama bani tamim al-fuqaha'a. Wal istisna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam nahu ja'al qawmu illa zaidan. Wa innama yasihul istisna'u bi syartin an yabqiya minal mustasna minhu syai'un nahu lahu alayya ashratun illa tis'atan. Walau qala illa asharatan lam yasiha wa talzimuhu al-asharatu. Baik. Musannif rahimahullah ta'ala membahaskan tentang
istisna muttasil dan istisna munfasil. Jadi wahwa dan mukhass takhsis. Jadi takhsis di sini dengan makna mukhassis. Itlaq itlaq masdar iradah isim maf'ul. Disebut masdar iaitu takhsis masdar. Mukhassis bukan isim maf'ul, isim fa'il. Jadi mukhassis ini yang mentakhsiskan, wahwa dan yaitu takhsis dengan makna mukhassis. Mukhassis ini yang mentakhsiskan. Terbahagi kepada dua, yaitu mukhassis yang muttasil dan mukhassis yang munfasil. Okey, di dalam dia kata muttasil ni apa? Huwa ma la yastaqillu bi nafsihi bal yakunu muta'allaqan bil lafzi alladhi dzukira fihi al-'amu. Takhsis ataupun mukhassis yang muttasil. Takhsis yang muttasil ni, mukhassis yang muttasil ni, ma la yastaqillu bi nafsihi, sesuatu yang tidak bersendiri dengan dirinya. Sebab tu dia panggil muttasil yang bersambung kan. Dia tak boleh bercerai. Dia tak boleh terasing. Ma la yastaqillu bi nafsihi, dia tidak terasing dengan dirinya. Bal yakunu muta'alliqan bil lafzi, akan tetapi takhsis yang muttasil ini, takhsis yang muttasil ini dia itu muta'alliqan ataupun muta'allaqan bil lafzi alladhi, dia itu bergantung dengan lafaz yang disebutkan padanya am. Jadi kalau takhsis muttasil ni, dia tidak terasing langsung terus. Dia masih lagi bersambung dengan am. Dia masih lagi bersambung dengan lafaz am. Sedangkan takhsis yang munfasil, takhsis ataupun mukhassis munfasil, wa ma yastaqillu bi nafsihi. Dia itu terasing dengan dirinya sendiri. Ma yastaqillu bi nafsihi, dia terasing dengan dirinya sendiri. Wala yakunu muta'alliqan, dan dia tidak bergantung bil lafzi allazi dzukira fihi al-'am. Dengan lafaz yang disebutkan padanya am, akan am. Maksudnya dia dengan am ni dia langsung bercerai. Dia tidak ada ta'alluq, tidak ada bergantung dengan am. Sedangkan takhsis yang muttasil, dia masih lagi bergantung dengan lafaz am. Itu perbezaan di antara takhsis muttasil dan juga takhsis munfasil. Nak jelas kita tengok contoh dia nanti. Cuma kita bagi faham dulu takrif tiap-tiap tu. Takrif mukhassis muttasil dan juga mukhassis munfasil. Baik. Okey, kita tengok di luar balik. Maka dia kata takhsis ni terbahagi pada dua. Ini takhsis dengan makna mukhassis. Terbahagi kepada dua, iaitu muttasil dan munfasil. Fal muttasilu, maka bermula takhsis yang muttasil, maka bermula muttasil, fa tu tafriq lah, fa tafriq.
tafriq pada kata yang qasimu ila muttasil wa munfasil. Maka tafriq dia ataupun tafsir pun boleh. Fa itu tafsir pun boleh. Fa itu tafsir pada muttasil. Fa tafsir. Fal muttasilu, maka bermula mukhassis yang muttasil. Al istisna'u, itu istisna. Yang pertama istisna. Khabar dah. Fal muttasilu al isna'u. Khabar dah. Wa sayati misaluhu, dan selagi akan datanglah contohnya, contoh istisna. Dia tak bagi contoh lagi. Nanti ada depan. Dia tunjuk contoh istisna. Contoh lah. Kita bagi contoh siap-siap lah. Dalam dia ada sebut akramal fuqaha'u illa Zaidan. Itu taksir tu. Taksir dengan istisna. Illa tu. Illa itu ada istisna. Zaidan itu yang ditaksiskan daripada fuqaha. Akramal fuqaha'u, ataupun macam ni, akrim al fuqaha'a. Betul. Akramal fuqaha'u pun boleh baca macam tu. Jadi fa'il. Akramal fuqaha'u illa Zaidan, telah memuliakan oleh ahli-ahli fiqh illa Zaidan, melainkan Zaid. Jadi ditaksiskan Zaid. Itu istisna. Jadi istisna tu contoh mustasna. Zaidan tu mustasna. Jadi kecuali Zaid. Itu dah ditaksir lah, dah dikhususkan dah. Dah dikhaskan. Khaskan apa? Khaskan Zaid. Maka contoh istisna tu masuk pada takhsis munfasil. Wa syartu, dan syarat. Yang kedua daripada takhsis muttasil itu syarat. Syarat. Contoh akrama bani Tamin in ja'uka. Bukan akrim. Akrim baca fi'il amar. Akrim bani Tamim, muliakanlah kamu akan bani Tamim, in ja'uka ay al-ja'ina minhum, sekiranya datanglah ia akan kamu. In ja'aka, ja'aka boleh. In ja'aka, muliakanlah kamu akan bani Tamim, sekiranya dia datang kepada kamu. Ay al-ja'ina minhum, iaitu datang mereka, sebahagian daripada mereka itu bani Tamim. Itu taksis. Taksis dengan syarat. Jadi taksis dengan syarat mana? In syartiyah. Kan? Ditaksiskan. Muliakanlah bani Tamim. Tapi syarat dia apa? Kalau kata ada mereka itu datang kepada kamu, berarti kalau mereka tak datang, jangan muliakan. Jadi disuruhkan muliakan itu taksir dengan syarat. Dikhususkan memuliakan itu dengan syarat. Ini dipanggil taksir muttasil. Wa taqyidu bis sifat. Yang ketiga, taqyid dengan sifat, dikaitkan dengan sifat. Yang ketiga, taksir muttasil itu adalah taqyid dengan sifat, mengkaitkan dengan sifat. Contoh dia apa? Nahu akrim bani Tamim al-fuqaha'a. Muliakanlah kamu akan bani Tamim. Bani Tamim yang mana? Al-fuqaha'a, yang ahli-ahli fiqh. Itu dikaitkan dengan sifat. Sifat kepada bani Tamim itu adalah yang ahli-ahli fiqh. Maksudnya kalau dalam kalangan bani Tamim tu yang tidak faqih, orang awam yang bukan fuqaha,
jangan muliakan. Maksudnya gitu. Jangan muliakan. Berarti ditaksihkan. Kan ditaksihkan apa? Muliakan yang faqih saja. Fuqaha aja yang di kalangan Bani Tamim yang fuqaha. Maka itu disifatkan, dikaitkan dengan sifat. Iaitu apa? Fuqaha tersebut. Maka itu dia panggil taqyid bisifat. Itu tiga dah. Tiga tu. Yang pertama, taksis muttasi istisna. Yang kedua dengan syarat. Yang ketiga dengan taqyid bisifat. Ya. Contoh istisna mana? Di dalam tadi kan? Itu macam mana? Kita nak baca fi'il amal ke kita nak baca fi'il madhi? Mana? Ya boleh baca dulu. Ya, kalau kata dia baca fi'il madhi, akramal fuqaha. Kalau baca fi'il madhi, akramal fuqaha'u. Kan fuqaha itu memuliakan. Fuqaha'u jadi fa'il. Kalau kita baca fi'il amar, akrim al-fuqaha'a. Jadi mana yang bermakna istisna sini? Muliakanlah fuqaha. Jadi pada saya nampak fi'il amar. Akrim al-fuqaha'a illa Zaidan. Faham tu? Akrim maknanya hendaklah engkau memuliakan, hendaklah kamu memuliakan al-fuqaha, para fuqaha. Melainkan siapa yang jangan kamu muliakan? Illa Zaidan. Melainkan Zaid je jangan. Yang lain kamu muliakan. Zaid jangan. Itu kan ada istisna. Nampak tu? Faham? Betul tak? Betul tak betul macam tu? Kita bagi makna fi'il amar. Betul tak? Kata betul. Kita bagi makna itu. Fi'il amar. Akrim al-fuqaha'a illa Zaidan. Zaidan tu tak apa dia baca nasab. Dia wajib baca nasab. Kan mustasna. Kalau kalam itu tam, mujab. Tam mujab. Mustasna kan wajib baca nasab. Illa Zaidan. Kalam di sebelum illa kan tam mujab. Akrim al-fuqaha kan kalam tam. Akrim ada fa'il dia. Dhamir mustatir. Anta al-fuqaha'a maf'ulun bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih cukup tam. Kalam tu dah sempurna kan? Berarti selepas daripada illa mesti dibaca nasab. Mustasna itu mesti wajib dibaca nasab. Boleh kena baca illa Zaidan. Kalau kita bacakan dia itu fi'il madhi, kalam itu tak tam. Kalam itu tak sempurna. Sebab apa? Maf'ul tak ada. Akramal fuqaha'u. Fi'il, fa'il. Maf'ul dia belum. Berarti Zaidan kita i'rab jadi maf'ul dia. Kan? Jadi kalam itu jadi naqis. Berarti kalau kalam naqis, kan? Ala hasabil awamil. Okay, jadi yang betulnya sini yang saya yang apa? Yang zahirnya itulah
fi'il amar. Akrim al-fuqaha illa Zaidan. Muliakanlah fuqaha melainkan Zaid. Kan ada istisna di situ. Mustasna istisna di situ. Sebab apa? Kamu muliakan fuqaha, ada istisna. Siapa yang tak payah muliakan? Iaitu Zaid je. Ada kecuali. Pengecualiannya di situ. Maka itu dipanggil taksis. Maka ditaksiskan Zaid ini, taksis apa dipanggil? Taksis munfasil. Taksis, taksis muttasil. Taksis muttasil. Okey. Okey, boleh tu. Okey. Kalau boleh kita sambung. Jadi ingat je, ada taksis muttasil, ada taksis munfasil. Taksis muttasil, istisna, syarat, taqyid bisifat. Wal istisna'u ikhraju ma laulahu. Ikhraju ma laulahu fil kalam. Ikhraju ma laulahu. Ada lam di situ. Ada lam ah. La dakhala, ada lam ah. La dakhala fil kalam. La dakhala fil kalam. Nah, contoh dia, ja'al qaumu illa Zaidan. Ini dia nak bagi makna istisna. Tadi dia bagi contoh je. Contoh istisna seperti akrim al-fuqaha illa Zaidan. Ini dia nak katakan apa itu istisna. Jadi istisna itu adalah ikhraju, mengeluarkan. Ma laulahu, jikalau tidak kerananya, la dakhala fil kalam, maka dia masuk di dalam kalam, dalam percakapan. Contoh kita tengok di dalam, tengok di hasyiah ya. Ikhraju ma laulahu ila akhirih ay bi illa, iaitu dengan illa. Kita mengeluarkan apa? Ja'al fuqaha'u illa Zaidan, kan? Berarti kita mengeluarkan Zaid. Kalau kita tak keluarkan, Zaid itu masuk tak dalam fuqaha? Masuk. Ja'al qaumu illa Zaidan. Kita mengeluarkan siapa? Mengeluarkan Zaid. Kalau kita tak keluarkan dengan illa, Zaid itu masuk tak di dalam al-qaumu? Masuk. Ja'al qaumu. Termasuk tak Zaid di dalam al-qaumu, kaum tersebut? Masuk. Berarti kita mengeluarkan sesuatu yang asalnya berada di dalam mustasna minhunya. Kan? Ja'al qaumu illa Zaidan. Asalnya Zaid itu masuk dalam qaumu juga. Kan? Zaid itu termasuk dalam al-qaumu. Tapi kerana kita keluarkan, kita kecualikan Zaid, maka itu kita sudah mengkhaskan, mentaksiskan dia. Kan? Okey. Nahwu contoh dia bagi contoh apa? Ja'al qaumu illa Zaidan. Ini contoh yang sangat ringkas, yang sangat mudah untuk kita faham.
Ja'al qaumu illa Zaidan. Datanglah satu kaum, telah datang satu kaum melainkan Zaid. Itu kita ikhraju ma laulahu. Itu Zaid itulah. Kalau kita tak keluarkan Zaid, Zaid itu sudah termasuk dalam al-qaumu. Okey. Jadi Zaid itu sebenarnya satu bahagian, satu juzuk daripada al-qaumu. Kan? Hakikat Zaid itu apa? Satu juzuk daripada al-qaumu. Kemudian wa inna ma yasihul istisna'u bi syartin, dan hanya sahlah istisna dengan syarat an yabqiya minal mustasna minhu syai'un, bahawa kekal daripada mustasna minhu itu sesuatu. Nahu, contoh, lahu alayya asyaratun illa tis'atan. Kan, mesti kekalkan sesuatu. Seperti dia kata apa? Alayya asyarah. Alayya asyaratun. Aku mempunyai 10. Illa tis'atan, melainkan 9. Aku ada 10, melainkan 9. Falau qala illa asyaratan, kalau dia kata illa asyaratan, alayya asyaratun illa asyaratan. Macam mana tu? Lam yasihha, nescaya maka tidak sahlah istisna. Fatalzamuhul asyaratu, dan lazimlah 10. Maksudnya kalau kita nak kecualikan benda yang kita kecualikan itu ataupun mustasna itu mestilah kurang daripada mustasna minhu. Kan? Ja'al qaumu illa Zaidan, kan? Tapi kalau dia kata ja'al qaumu illa qaumu, itu tak sah. Tak sah, kan? Dia istisna semua, tak boleh. Dia istisna mesti satu bahagian je. Satu bahagian daripada mustasna minhu itu. Kan? Saya ada 10. Saya ada 10 ringgit. Melainkan 2 ringgit. Berarti sebenarnya 8 ringgit je dia ada, kan? Melainkan 2 ringgit yang tak ada. Saya ada 10 ringgit melainkan 2 ringgit. Macam tu boleh sah istisna. Saya ada 10 melainkan 5. Berarti ada 5 ringgit je. Saya ada 10 ringgit melainkan 8 ringgit. Berarti dia ada 2 ringgit. Saya ada 10 ringgit melainkan 10. Itu tak boleh. Jadi mustasna dengan mustasna minhu itu, mustasna itu mesti satu juzuk, satu bahagian daripada mustasna minhu. Dia tak boleh lebih. Tak boleh lebih daripada mustasna minhu. Okey. Kemudian wa min syartihi, dan sebahagian daripada syaratnya, iaitu syarat istisna. Syartihi syartul istisna. Wa min syartihi, dan sebahagian daripada syaratnya, iaitu syarat istisna, ayakuna muttasilan bil kalam, bahawa mustasna itu, istisna itu mesti bersambung dengan kalam. Mesti bersambung dengan kalam. Maksudnya ja'al qaumu illa Zaidan tu mesti bersambung dalam satu lafaz. Dalam satu lafaz. Walau qala ja'al fuqaha'u summa ba'da yaumin illa Zaidan lam yasihha. Dia kata apa? Ja'al fuqaha, datanglah fuqaha. Summa ba'da yaum. Dah selepas itu, beberapa hari barulah dia kata, melainkan Zaid. Lam yasihha, tak sah istisna. Jadi istisna tu mesti bersambung. Mesti mualat kan? Mualat. Mesti bersambung.
Ha. Kalau dia kata, hari ini dia kata, datanglah satu kaum. Ha. Kemudian minggu depan, minggu depan baru dia kata, melainkan Zaid. Zaid yang tak datang. Oh, minggu lepas lagi kamu kata baru minggu ni baru nak taksih dengan mustisna. Itu tak sah kan? Kecuali itu tak sah. Istisna itu tak sah. Wa yajuzu taqdimul mustasna 'alal mustasna minhu. Boleh mendahulukan mustasna di atas mustasna minhu, boleh. Seperti ma qama illa Zaidan ahadun. Boleh, Zaidan itu mustasna, ahadun tu mustasna minhu. Jadi mustasna di depan, mustasna minhu di belakang, boleh. Halo? Jadi yajuz, boleh taqdimul mustasna alal mustasna minhu. Mendahulukan mustasna di atas mustasna minhu, boleh. Wa yajuzul istisna minal jinsi, boleh juga istisna daripada jenis. Maksudnya apa? Mustasna dan mustasna minhu itu daripada satu jenis. Boleh. Kama taqaddama, sebagaimana contoh yang telah lepas. Wa min ghairihi, dan boleh juga daripada selainnya. Maksudnya kalau tak sama jenis pun boleh juga. Nahwu ja'al qaumu ilal hamir illal hamira. Datanglah satu kaum illal hamira, melainkan seekor keldai. Hamir kan? Hamir apa? Keldai. Jadi istisna ni boleh sama jenis, boleh tak sama jenis. Sama jenis yang tadilah, manusia dengan manusia lah, insan dengan insan. Ja'al qaumu illa Zaidan. Berarti itu mustasna dan mustasna minhu itu satu jenis. Iaitu sama-sama insan kan? Sama-sama insan. Boleh juga berbeza jenis, insan dan juga haiwan. Insan dan juga bakar ataupun hamir, boleh berbeza. Seperti ja'al qaumu ilal hamira. Okey. Kemudian wa syartul mukhassisu, dan bermula syarat mukhassis. Apa syarat dia? Ini masuk istisna yang syarat kan? Istisna mukhassis yang syarat. Yang syarat tadi, yang kedua tadi. Yang istisna dah habis dah. Jadi wasyartul mukhassis, dan bermula syarat yang mentaksiskan, iaitu tafsir dengan syarat tadi kan? Tafsir dengan syarat. Yajuzu an yataqaddama 'alal masyrut. Boleh bahawa syarat itu mendahului 'alal masyrut, di atas yang disyaratkan. Boleh syarat itu mendahului masyrut. Boleh mendahului syarat di atas masyrut. Nahwu contoh, in ja'aka banu Tamim fa akrimhum. Ini kan syarat yang mendahului di atas masyrut. Sekiranya datang kepada kamu Banu Tamim, Bani Tamim datang kepada kamu, fa akrimhum, maka hendaklah kamu memuliakan mereka. Itu boleh. Syarat dengan masyrut. Syarat apa? In ja'aka itu masyrut Banu Tamim yang disyaratkan. Jadi syarat itu berada di hadapan masyrut, boleh. Kalau contoh yang lepas dia bagikan syarat berada di selepas masyrut kan? Akrim Bani Tamim. Bani Tamim itu kan masyrut. In ja'aka itu kan syarat. Contoh yang lalu dia bagi
contoh itu masyru' dulu baru syarat. Kalau kita ubahkan syarat dulu kemudian baru masyru', boleh juga. Boleh dulu. Boleh. Contoh yang didahului syarat di atas masyru', in ja'aka banu tamim fa akrimhum. In ja'aka itu kan syarat. Banu tamim masyru'. Okey. Wal muqayyadu bis sifat. Ini yang ketiga. Takhsis muttasil yang ketiga kan. Takhsis muttasil yang pertama istisna. Takhsis muttasil yang kedua syarat. Takhsis muttasil yang ketiga taqyid bis sifat. Ini yang dikaitkan dengan sifat. Wal muqayyadu bis sifat, dan bermula yang dikaitkan dengan sifat, yuhmalu alal mutlaq, itu diarahkan kepada mutlak. Itu diarahkan ataupun dipertanggungkan. Dijadikan, dipertanggungkan ataupun diarahkan alal mutlaq, di atas mutlak. Contoh dia apa? Karraqabati, seperti raqabah. Qayyidat bil iman, dikaitkan akan raqabah itu bil iman, dengan iman. Hamlul mutlaq al muqayyad. Fi ba'dil mawadi', pada setengah ataupun pada sebahagian tempat. Ini apa maksudnya ni? Maksudnya apa? Kalau ada kita jumpa mutlak, ayat yang berkaitan mutlak seperti ayat apa? Ayat apa? Ayat tentang kafarah kan? Kifarat. Apa? Macam mana itu lupa dah. Ada dalam. Macam mana ayat ada bunyi? Dia seperti ayat tentang zihar, ayat tentang kafarat zihar. Fatahriru raqabatin mu'minah kan? Fatahriru raqabatin mu'minah. Hendaklah memerdekakan merdeka hamba yang beriman. Ada ayat yang dia itlak, fatahriru raqabah. Dia tidak kaitkan. Maka ayat yang dimutlak itu dia mesti dikaitkan. Itu kaedah dia macam ni. Kaedah dia hamlul mutlaq alal muqayyad. Kaedah dia hamlul mutlaq alal muqayyad. Maksudnya kita menggunakan ayat yang umum, iaitu yang mutlak, di atas ayat yang dikaitkan, muqayyad. Seperti kifarat itulah, contoh itulah. Apa? Fatahriru raqabah. Hendaklah merdekakan hamba. Kan hamba di situ kan tidak dikaitkan sama ada hamba itu beriman ataupun tidak. Maka ayat raqabah, ayat yang mutlak tadi, kita maknakan dia dengan ayat muqayyad. Dengan kita tengok ayat yang lain. Ayat yang lain mengatakan fatahriru raqabatin mu'minah. Maka yang mutlak tadi yuhmalu alal muqayyad. Dia digunakan, ditanggungkan maknanya di atas ayat muqayyad. Maksudnya di situ raqabah di situ walaupun tidak dikaitkan, tapi pada hukum mesti dikaitkan. Dikaitkan dengan beriman tadilah. Tengok depan dia kata kama fi kafaratil qatli, sebagaimana pada kafarat bunuh.
Kafarat bunuh, kafarah orang membunuh kan? Dia disebut raqabah mukminah. Wa utliqat fi ba'dil mawadi' dan diitlaqkan pada sebahagian tempat. Nah, sebahagian tempat dia tak sebut mutlak. Kama fi kafarati zihar. Sebagaimana pada kafarat zihar. Kafarat zihar dia itlaq kan zihar kan. Kafarat zihar dia itlaq. Maksud itlaq tu apa? Dia tak sebut raqabah mukminah. Tapi pada kafarat bunuh, kafarah bunuh itu dia sebut mukminah. Maka mana yang nak pakai? Nak merdekakan yang mukminah ataupun tidak? Itu kan pembahasan kita kan. Nak merdekakan yang mukminah, hamba yang beriman ataupun yang tak beriman. Sebab kedua-duanya disebut dalam Quran. Satu disebut dalam bentuk mutlak. Satu disebut dalam bentuk muqayyad. Kita nak guna yang mutlak ke yang muqayyad? Maka jawabnya kita guna yang muqayyad. Mutlak. Ya. Boleh nampak tu? Boleh nampak? Muqayyad ni kan masuk dalam khas. Kita kan tengah berbicara ni. Kita masih bicara bab khas. Taksih tu khas. Taksis tu khas. Jadi taksih ini, khas ini dibahagi menjadi dua. Ada yang mutasil, ada yang mutasil. Kita masih di bawah bab mutasil. Mutasil tu seperti istisna. Dia ada mutasil dengan istisna. Taksih mutasil iaitu istisna. Ada syarat, ada taqyid bisifat. Itu masuk dalam taksih lah. Ini pembahagian dia. Pembahagian dia. Ya, pembahagian kepada khas. Maksudnya khas ni ada kalanya khas ini Allah Ta'ala pakai dengan istisna. Illa kan. Berarti kalau illa berarti itu maknanya khas lah. Ada kalanya pakai dengan syarat. Dalam bentuk syarat. Ada kalanya dalam bentuk muqayyad bisifat. Takyidkan dengan sifat. Okey. Boleh tu? Okay. Tulislah kaedah dia. Kaedah ni penting kita kena tulis. Hamlul mutlaq alal muqayyad. Itu kaedah dia. Kaedah bagi bab ni. Bagi pembahasan ni. Hamlul mutlaq alal muqayyad. Kaedah hamlul mutlaq alal muqayyad. Okey, kita sambung. Fayuhmalul mutlaqu 'alal muqayyadi ihtiyatan. Maka ditanggungkan kerana hati-hati. Itu ya. Maksudnya apa? Satu ayat Allah Ta'ala taqyid dengan raqabah, dengan mukminah. Kan? Satu ayat lagi Allah Ta'ala tidak kaitkan dengan mukminah. Maka untuk ihtiyat, ulama usul, mereka menyimpulkan, buat kesimpulan bahawa ayat yang mutlak ni kita pakai untuk yang muqayyad.
Ayat yang mutlak ni kita pakai untuk muqayyad. Kalau kita pakai untuk mutlak, berarti kita telah meninggalkan ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata mukminah, kan? Tapi kalau kita pakai yang muqayyad, itu kan lebih selamat. Lebih selamat. Nampak situ pembahasan tu? Nampak tu? Apa? Ya. Nak elakkan daripada salah kita hukum lah, kan? Maksudnya mukminah itu kalau kita pakai untuk mutlak, berarti kita telah menolak mukminah tersebut, sifat yang dikaitkan kan. Kalau pakai untuk muqayyad, walaupun satu lagi ayat mutlak, tak apalah. Tetap kita tidak membuang kan. Bahkan kita mengambil apa nama muqayyad tadi tu, yang muqayyad dengan sifat itu, iaitu mukminah itu. Raqabah mukminah tersebut kan. Okey, habis. Ini memanglah sebab kita baca syarah dia ni, memanglah tak tersusun tajuk-tajuk kan. Nak nampak tersusun tu, tengok dalam khulasah Syekh Hasan Hito, dia buat balik al-khulasah tu, dia karang kitab itu mengikut ini juga, mengikut syarah Waraqah juga, cuma dia buat dalam bentuk lebih tersusun dan lebih modern lah, nampak dia mudah lah kita baca, ada apa, ada tajuk apa semua kan, dia buat lagi mudah lah. Kita baca kitab yang Turas ni, dia gabung semua ya. Kita kena pandai-pandai ni lah. Sebab tu bila baca kitab Turas, kita tujuan dia untuk membina malakah kan. Kekuatan ilmu tu, membina malakah tu lah. Kitab-kitab moden pula memudahkan kita untuk faham. Kan? Memudahkan kita untuk faham. Ada kelebihan lah dua-dua kitab tu. Sebab tu kita kena campur lah kedua-dua. Baik. Okey, kita baca sikit lagi. Wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitab. Boleh mentafsirkan Quran dengan Quran. Ini bab tafsir Quran dengan Quran. Nahu qauluhu ta'ala. Nahu qaulihi ta'ala. Wala tunkihul musyrikat. Janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang musyrik. Khussa biqaulihi ta'ala, ayat itu ditaksiskan kan, ayat wala tunkihul musyrikat itu ditaksiskan biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ay hillu lakum. Ayat itu dah dikhususkan. Ayat itu kan umum tadi, wala tunkihul musyrikat, jangan kamu berkahwin dengan musyrikat, wanita-wanita yang musyrik. Tapi ayat itu ditaksis, ditaksis, dikhaskan, ditaksiskan dengan ayat wal muhsanat minal ladzina utul kitab, iaitu perempuan-perempuan yang suci daripada ahli kitab, utul kitab, min qablikum, sebelum kamu. Maka boleh berkahwin dengan ahli kitab, wanita yang ahli kitab. Itu taksir kan, taksir dengan ayat. Nampak tu? Asal dia kan umum. Jangan kamu berkahwin dengan semua perempuan musyrik. Tak kira lah ahli kitab ke, tak ada kitab ke, asal dia musyrik, kafir, tak boleh kahwin. Tetapi datang ayat allazina utu minal ladzina utul kitab, melainkan apa? Ayat ini kata apa? Melainkan boleh daripada musyrikat tadi, daripada perempuan yang kafir tadi, boleh
kalau mereka itu ahli kitab. Jadi ahli kitab ni dua lah, Nasrani dan Yahudi. Kemudian ada pembahasan ahli kitab ni siapa? Ahli kitab ni ahli golongan yang diturunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Mereka yang betul berpegang dengan kitab Taurat dan kitab Injil. Kalau hak kitab Zabur, ulama kata kitab Zabur tak. Yang pegang dengan kitab Zabur tidak dianggap ahli kitab. Jadi yang dianggap ahli kitab ni Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Sebab apa? Sebab Zabur ni dia tak macam Taurat dan Injil. Taurat Injil ni dia macam Quran. Maksudnya dia turun tu ada hukum-hukum dalam dia. Dalam Taurat, dalam Injil ni dia melengkapi aspek hukum. Jadi hukum-hukum ada dalam tu. Sedangkan Zabur tak. Dia dalam bentuk nasihat banyak. Dia tak ada hukum dalam tu. Maka sebab tu yang berpegang pada Zabur tidak dianggap ahli kitab. Sebab ahli kitab ni dua je. Yahudi iaitu Taurat kan. Nasrani pegang dengan Injil. Baik. Itu contoh taksis kitab, iaitu taksis Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran sendiri, ayat Al-Quran sendiri datang mentaksiskan Al-Quran. Kemudian, wa taksisul kitabi bisunnah. Dan taksis Al-Quran dengan sunnah. Kataksisi qaulihi ta'ala, seperti taksis firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum. Ini ayat faraid ya. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain ila akhirih. Asyamil lil walad al kafir. Yang merangkumi, yang mencakupi lil walad al kafir, bagi anak yang kafir. Kan dalam ayat juga umum kan. Yusikumullahu fi auladikum. Allah Ta'ala telah mewasiatkan kepada kamu pada anak-anak kamu. Anak kamu itu kan maknanya kan umum. Sama ada anak itu yang beriman ataupun anak itu yang kufur, masuk. Maka ditaksiskan ayat Quran tadi ditaksis oleh hadis. Bihadisis sahihaini, dengan hadis yang sahih, la yarisul muslimul kafira. Orang Islam tidak mewarisi akan yang kafir. Walal kafirul muslima, dan tidak mewarisi orang kafir akan Islam. Berarti kalau anaknya itu kafir, dapat harta faraid ke daripada ayahnya? Tak dapat. Tak dapat harta faraid daripada ayahnya. Tapi ayat Quran tadi kata fi auladikum, itu kan umum. Umum. Tapi ditaksiskan oleh hadis. Dalam hadis kata tak boleh. Anak yang kafir tak boleh ambil harta ataupun faraid daripada ayahnya yang Islam. Maka itu dipanggil contoh taksis hadis dengan Quran. Maksudnya hadis mentaksiskan Al-Quran. Sesatlah. Nabi dah kata, kan dalam hadis sahih tu, Nabi kata taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua perkara pada kamu.
Lan tadillu in tamassaktum fihi ma abada. Kamu tak akan sesat selama-lamanya kalau kamu berpegang dengan keduanya. Apa dia? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan itu pun ni mesti tak boleh dia tolak Quran, pegang hadis saja, tak boleh. Itu golongan anti Quran. Kalau dia pegang hadis, dia pegang Quran saja, tolak hadis, tak boleh juga. Itu golongan anti hadis. Buktinya apa? Buktinya ada hadis yang mentafsirkan Quran. Berarti kalau dia pegang Quran saja pun tak boleh faham juga sebab tidak ada hadis. Hadis itu penolong untuk faham Quran. Ini salah satunya hadis mentafsirkan Quran. Itu lengkap dah kita ni. Tambah lagi dua, ijma' dan juga qiyas. Jadi anti Quran ni wallahu alam lah, dia orang ni difatwakan macam mana, saya pun tak terbaca fatwa dia. Fatwa yang Malaysia kita kan terhadap golongan anti Quran ni. Ada ke? Golongan anti hadis. Apa fatwa gitu? Disesatkan lah kan. Okay. Berarti apa? Berarti dia sendiri menolak tentang apa? Tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW kan? Dan dia orang tolak hadis. Menolak kerasulan Nabi kan? Menolak, mengingkari bahawa Nabi itu sebagai Rasul. Ataupun mereka kata macam ni, mereka yakini Nabi itu Rasul kan, tetapi apa hadis yang disampaikan semua palsu. Tak ada yang sahih, semua palsu. Sebab dah lama dah. Kalau begitu Al-Quran pun boleh jadi juga kan. Tapi dia kan tak ingkar pula. Al-Quran pun boleh jadi kalau dia faham macam tu lah kan. Kalau dia faham macam tu, Quran boleh juga orang palsu kan. Wallahu alam lah. Tapi golongan macam ni golongan sesat lah. Sesat tu memang jelas lah kesesatan mereka tu kan. Tolak hadis. Okay. Okay, kita baca satu lagi. Wa takhsisu sunnah bil kitab. Dan mentafsirkan hadis dengan Quran. Maksudnya Quran mentafsirkan hadis. Katakhsisi hadis sahihaini. Seperti mentafsirkan hadis sahihaini, sahih Bukhari Muslim. La yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda'a. Allah Ta'ala tidak menerima salat salah seorang kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwudu. Maka hadis ini ditafsirkan dengan Quran, iaitu biqaulihi ta'ala, ditafsirkan dengan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda ila qaulihi, ayat Quran wa in kuntum marda sampailah kepada firman Allah, falam tajidu ma'an fatayammamu. Maka sekiranya kamu sakit, wa in kuntum marda sampailah ayat falam tajidu ma'a, kalau kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu, hendaklah kamu bertayamum. Jadi hatta yatawadda tu kan umum, maka ditafsirkan lagi. Tak mestinya berwudu, boleh tayamum. Tayamum tu kan dalam hadis kan kata solat itu mesti dengan wudu je. Solat itu mesti dengan wudu. Tapi ditafsirkan oleh Quran. Quran kata kalau kamu tak ada air, kena bertayamum. Maka ditafsirkan. Ditafsirkan situ.
Tayamum itu mentaksir. Dalam hadis Nabi kita wuduk, dalam Quran kalau tak jumpa tak ada wuduk boleh tayamum, maka ditaksirkan. Wa in waradat sunnah bitayamum, walaupun dalam hadis pun ada juga tayamum, bukan tak ada tayamum. Aidan ba'da nuzulil ayat, selepas daripada turun ayat tadi ya. Dia maksudnya selepas pada ayat Quran diturun, barulah dalam hadis Nabi kata tayamum kan. Okey, sampai itu dulu kot. Panjang lagi ni. Okey, dapat itu ah. Nampak gambaran dia? Itu yang saya fikirkan. Kalau rajin buat tasjir. Tasjir dia punya peta minda tu, ataupun dia panggil apa? Kharitah zihniyah. Peta dia buat boleh buat ringkasan, buat dalam bentuk mudahan. Lepas tu cetak ke. Jadilah tasjir syarah waraqat. Tapi saya ingat ada kot itu, dia orang ada kot share kat Facebook itu. Saya tengok balik ada. Tasjir ni bukan apa, bagi mudah kita hafal je kan. Mudah kita hafal. Kita boleh tengok balik lah, kita hafal tu lagi mudah lah. Dalam, berbanding dalam bentuk matan macam ni kan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.